أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح أزواجه وذرياته وأصحابه أجمعين، ثم إلى جميع الملائكة المقربين، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا ومشايخنا، ثم إلى جميع المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، من الجنة والناس أجمعين، من مشارق الأرض إلى مغاربها، شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa yaqinan sadiqa wa niyatan mukhlisa wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan tayyiba wa dhunuban mustaghfara wa du'aan mustajabah. Amin amin ya rabbal alamin. Pertamanya kita syukur pada Allah Ta'ala kerana dapat solat maghrib secara berjemaah, dan dengan limpah kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala maka kita telah dipilih, yakni kita adalah al-mukhtarun, iaitu orang-orang yang terpilih, iaitu dengan diberi iman dan Islam sebagai prasyarat untuk kita memasuki syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi yang nomor satu adalah sebagai prasyarat untuk kita mendapat keridaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah dia, rida Allah adalah matlamat hidup kita. Orang-orang tasawuf disebut ridallahi matlubi, Allahu maksudi, ridallahi matlubi. Allah adalah maksud hidupku dan rida Allah adalah cita-citaku, iaitu sasaran lah. Matlubi maknanya barang yang aku cari. Itulah moto ataupun slogan yang dipegang oleh para ulama-ulama tasawuf. Jadi tuan-tuan, terlebih dahulu saya mohon ampun dan maaf sebab kitab yang biasa kita baca tu tertinggal, iaitu kitab ringkasan daripada Ihya Ulumuddin wa Ma'izatul Mu'minin. Tetapi yang terbawa ni kitabnya Imam Ghazali juga, tapi tajuk dia lain lah, Mukasyafatul Qulub Al-Muqarribu ila Alamil Ghuyub. Sebuah kitab yang membicarakan, menyingkap hati untuk menghampirkan diri kepada Alamil Ghuyub, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karangan Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad. Itu Imam Ghazali nama. Itu yang adalah Imam Al-Ghazali yang meninggal pada tahun 505 Hijrah. Maknanya jarak beliau dengan Nabi Muhammad tu 500 tahun. Dan di zaman itu empire Islam sedang dikuasai oleh satu fahaman. Fahaman tu namanya dalam kitab lah ya, Mu'tazilah. Jadi kalau kita kaji sejarah sikit, Mu'tazilah ni dia pengasasnya adalah Wasil bin Atha, ulama besar tu. Wasil bin Atha tu kalau hidup zaman ni tuan-tuan memang ulama besar lah. Anak muridnya ialah Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, kan, iaitu yang kita pegang ni lah mazhab tauhid Asy'ariyah sifat 20 ni kan. Tapi mula-mulanya adalah Mu'tazilah. Macam mana tuan-tuan, ulama pun boleh terpesong juga. Tapi akhirnya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dia telah berpisah dengan pahaman Mu'tazilah
Satu hari dia baca khutbah Jumaat dan dia turun daripada tangga khutbah tu, dia campak jubah dia kata aku bercerai dengan Mu'tazilah sebagaimana aku bercerai dengan jubahku ini. Begitulah. Jadi pada hari ini kita yang kecil-kecil ni, belaga-belaga ni biasa je. Janganlah stres. Ulama pun belaga, kan, kembalikan kepada Allah, kan, wallahu alam. Wasil bin Atha ni tuan-tuan, bila dia membacalah, kita katakan dia angguk hantuk kepalanya ke dinding, lekuk dinding tuan-tuan. Kita ni bukan lekuk dinding, bantal lekuk. Menunjukkan terlalu apa gitu, baca-baca sengguk. Dia untuk menghilangkan mengantuklah dan sebagainya. Hebat sungguh ya. Jadi perbahasan, perbahalan, perjidalan zaman dulu lebih hebat dari zaman sekarang. Zaman sekarang pun kita rasa pening lah kan. Ini kata tahlil boleh, kata tahlil tak boleh, pening lah saya Ustaz. Kita akhir zaman. Jadi pada malam ni saya nak baca, kita cedoklah daripada kitab ini. Kitab ni pun bahasa Arab juga. Bab tasi' fil mahabbah. Bab yang ketujuh pada menyatakan sifat cinta, iaitu cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta pada Allah, cinta pada Rasul, hukumnya wajib. Wajib semua. Pada Rasul semua. Jasadan wa ruhan, dari segi jasadnya, dari segi ruhnya, ajarannya, pakaiannya, semua kena cinta. Wajib mempertahankan baginda sallallahu alaihi wasallam sampai sanggup kita mati ya. Jadi begitu juga orang-orang yang mendaulatkan baginda, perlu kita pertahankan, dan kita pun sendirilah perlu mendaulatkan apa yang baginda bawa ya, untuk umatnya. Baik, kita baca ya. Wa dzukira anna rajulan ra'a suratan qabihatan fil badiyah. Diceritakan, disebut, dzukira sebut, disebut atau diceritakan seorang lelaki telah melihat suatu gambar atau suatu lembaga yang qabih, yang buruk ya, fil badiyah, di perkampungan Arab lah, badui lah ya. Jadi kita kata dia nampak satu lembaga, nampak hantu lah senang cerita. Nampak hantu kan. Surah gambar, qabih tu buruk. Di kampung, di kampung. Tuan-tuan cuba bayangkan, ni zaman dulu ni, bukan zaman sekarang. Zaman sekarang teknologi lah kan. Zaman dulu bagaimanakah kehidupan orang Arab Badui zaman dulu? Tanah pasir padang Sahara ni tuan-tuan, dia kalau kita ambil, kita baling, dia terbang. Dia bukan pasir buat rumah ni, dia terbang macam debu yang mana dia tidak langsung menyerap air. Tapi kerja mereka ialah mengembala kambing. Kerjanya mesti cari rumput, mesti cari air. Kalaulah bodinya, jiwanya tak semangat, body lembik macam kita, mati tengah jalan lah jawabnya. Mati tengah jalan tuan-tuan. Macam mana kasar dia? Bahasa kita lah mudah kan. Inilah dia golongan barbarian. Kasar tuan-tuan. Kalau tak kasar tak jadi. Macam mana mereka yang barbarian, yang kasar, tak ada tamadun, timur Parsi, barat Rom, tengah-tengah tu Mekah yang merupakan pusat semenanjung tanah Arab. Rom dan Parsi tak ingin nak menawan pusat perdagangan mereka itu, kerana bimbang kebobrokan sosial mereka menular kepada ketamadunan Rom dan Parsi. Pada masa itulah Rom Parsi hebat. Tetapi dengan takdir Tuhan, manusia yang macam binatang ni, datangnya Nabi semua radhiyallahu anhu. Hebat tuan-tuan. Kalaulah Nabi datang kat Melayu tuan-tuan, senang sangat. Jom surau, jom tahlil, jom. Tu dia ya. Subhanallah. Dari segi itu pun kita dah tahu betapa hebatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hari ada gulungan lah kafir Quraisy minta pada Nabi, "Hei Muhammad, saya sallallahu alaihi wasallam, saya ringkaskan cerita. Kalau kamu mahu kami beriman, kamu mohon pada Tuhan kamu beri kami emas. Lepas tu kamu nak beriman." Maka Nabi pun bermunajat, dan Allah nak kabulkan tuan-tuan.
Tapi dengan syarat. Mestilah semua mesti ada condition kan, mana boleh saja-saja. Mesti ada syarat. Syarat ni boleh, aku beri kamu emas sebanyak-banyaknya, tapi aku akan azab kamu jika kamu ingkar. Bagi emas sebanyak-banyaknya, tapi ingkar. Nabi kata, jangan wahai Allah, biarkan aku berdakwah perlahan-perlahan kepada mereka. Subhanallah, kan kental Nabi. Pergi Taif. Tuan-tuan tahu kan pakaian Arab dekat padang pasir bukan macam ini. Dia tebal, haba dalam tak boleh keluar, haba luar tak boleh masuk dalam. Jadi seimbang aja. Tebal tuan-tuan. Pergi ke Taif, dibaling-baling oleh samdul-samdul si Taif tu, akan meleleh darah Nabi tuan-tuan. Ingat batu besar Sony ke? Mana main barbarian Sony, Sony. Dan basah jubah Nabi, ulama kata takdirnya menitislah darah Nabi sampai ke bumi, auto Taif akan hancur. Itu pun malaikat Jibril offer, wahai Muhammad SAW, tidakkah aku hancurkan Taif? Aku lingkup kanan kiri dia punya gunung dan ganang dia. Nabi kata jangan, nanti anak cucu cicit mereka akan beriman. Kalau kita Jibril kalau lingkup aja, bengang dah aku gitu. Subhanallah kan, subhanallah. Tak terikutlah tuan-tuan, tak terikut. Dan Nabi tersandar. Nabi doa pada Allah, Ilahi ilaika ashku dha'fa quwwati, kepadamu lah aku mengadu kelemahan aku ya Allah. Macam itu pun mengadu kelemahan. Kita macam mana dakwah tuan-tuan kita ni? Dakwah Islam kita. Ke dakwah diri sendiri je? Ke nak masuk syurga seorang-seorang je? Akan lantak dia lakum dinukum waliyadin lah, mumu aku. Tak boleh. Ayat Quran ada yang nasakh, ada yang mansukh. Ayatnya tidak mansukh, tapi hukumnya mansukh. Lakum dinukum waliyadin, lantak engkau lah. Banyak lagi ayat suruh jihad, suruh dakwah, suruh jihad, suruh dakwah. Banyak lagi. Jadi tak boleh lah guna ayat tu. Tak, hukumnya. Ayat ini memang ada. Ayatnya tidak mansukh, tapi hukumnya dimansukh. Ada ayat Quran yang sudah ayatnya boleh mansukh, digantilah oleh Rasulullah SAW sendiri. Ada. Kena belajar. Namanya ulumul Quran. Belajar bab Al-Quran. Ilahi ilaika ashku dha'fata quwwati wa ila man takuluni, kepada siapa yang kamu nak serahku ni ya Allah. Ila aduwin tuhajimu ni, adakah engkau nak serah aku pada musuh yang akan menghancurkan aku, menyerang aku? Au ila ba'idin ila aduwin tuhajimu ni, au ila ba'idin, tak ingatlah hadis tu kan, panjang hadisnya, saya pun tak ingat lah. Ila ba'idin ila aduwin tuhlikuni au ila ba'idin tuhajibuni, begitulah. Au kama qala, adakah engkau hendak menyerahkan aku pada musuh yang akan menghancurkan aku, ataupun kau membiarkan aku berjalan terus sampai entah ke mana tiada penghujungnya wahai Allah. Dengan ni Jibril pun datang offer. Subhanallah. Terduduk Nabi. Bila Nabi kehausan, maka Nabi terduduk, dan tuan kebun tu nampak ni macam orang pelik aja ni, siapa dia ni kan. Bagilah air. Bagi air, Nabi minum. Sebelum Nabi minum, Nabi baca bismillah, minum. Maka tok petani Pak Tani tu nak dengar, ini macam aku pernah dengar nama bismillah ni. Kau dari mana begitu begini? Akhirnya dia beriman. Dialah beriman. Dialah orang pertama iman di Taif tu. Dan sekarang ni semua beriman, dia dapat pahala. Tu dia ya, subhanallah. Jadi tanya diri sendiri setakat mana kita dah dakwah Islamiah. Baik, sambung cerita ni lagi. Faqala, maka tanya orang tu. Dia bukan calang-calang orang ni, jumpa hantu tanya. Kita bukan jumpa hantu. Terbang jauh je, kelu lidah dah, auzubillah, tak boleh baca dah. Baru terbang baru tu. Kepala je terbang kan. Body tak ada dah, penanggal dah sebagainya. Dia ni tanya, jumpa hantu tanya. Mana anti? Dia kata, siapa kamu ni? Kalau saya pun saya cabut lah. Hantu kan. Qalat, jawab hantu tu, jawab gambar lembaga yang khuduh itu, ana amalukal qabih, rupanya saya ni adalah amalan jahat kamu. Subhanallah kan. Allah nak bagi hidayah pada dia bukan terpaksa lah, sehingga kan Allah Ta'ala menjelmakan hantu depan dia. Maknanya nasihat orang dah tak masuk ni. Ini kira bos Samdul lah ni, kampung dusun ni. Tak makan dah ni. Air tawar pun tak lalu dah ni. Tak lut lah.
Qala, maka tanyalah dia. Lelaki tu tanya, fama najatu minki, macam mana, apakah yang boleh menyelamatkan diri daripada kamu? Dia tuan, apakah yang boleh menyelamatkan daripada kamu, daripada amalan-amalan yang qabih ini, yang jahat ini, maksiatlah kita katakan. Macam mana nak selamatkan diri kita daripada maksiat? Qalat, jawab lembaga itu, as-salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, selawatlah kamu ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah jelmakan hantu untuk ajar dia. Ini memang something habis lah ni bang. Habis something maksima dah ni. Ini jenis minum bunuh orang biasa, minum arak macam air mineral, berzina tu tak ada apa-apa. Ni orang macam ni level dia ni. Tapi nak dapatkan hidayat, maka selawat. Jadi hari ini tanyalah diri kita, dah berapa kali selawat? Kalau kita rasa kita ni cintakan Allah, banyak ucap la ilaha illallah. Banyak-banyak ucap ya. Kalau kita rasa kita cintakan baginda, banyak-banyak selawat kepada baginda. Kalau kita rasa kita ni cintakan, sayangkan diri kita sendiri, banyak-banyakkan istighfar. Sambil-sambil ni pun boleh baca. Ya, sambil duduk ni. Baik. Tu dia. Selawat. Dan ada satu, saya tak ingat hadis atau kata-kata ulama lah, wallahu alam. Barang siapa yang tiada murabbi, tok guru yang nak ajar dia, maka selawat itu menjadi murabbi dia. Selawatlah tuan-tuan, apabila kita selawat, maka kita menghubungkan diri pada baginda, insya-Allah kita selamat ya. Itu cerita. Kemudian Imam Ghazali membawa hadis, kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, as-salatu alayya nurun, selawat ke atasku itu adalah cahaya. Di mana? Nurun ala sirat, iaitu cahaya di atas sirat. Besok titian sirat tu. Sini pada mahsyar, bawah ni lepasnya neraka, lepasnya syurga. Nak sampai tu ada titian sirat. Neraka ni gelap, hitam, likat, panas. Dia bukan merah. Asal usul merah, setelah ratusan ribuan tahun maka dia menjadi putih. Setelah ribuan ratusan tahun maka dia menjadi hitam. Dia tu sendiri sudah hangus. Tu dia api neraka ya. Warna gelap. Jadi cahaya tuan-tuan. Baik. Wa man shalla alayya yaumal jumu'ati, barang siapa yang berselawat ke atasku pada hari Jumaat. Ini kelebihan hari Jumaat ya. Baik. 80 marrah, sebanyak 80 kali. 80 kali ni kalau selawat pendek-pendek tu, ya Allah, 15 minit aja. 20 minit je Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Yang paling pendek selawat Jibril, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. 10 minit lah tuan-tuan. 80 tu. Kan? Itu minimum. Barang siapa yang berselawat atasku pada hari Jumaat 80 marrah, 80 kali, ghafarallahu lahu dhunuba 80 amman, maka Allah Ta'ala ampunkan dosa dia 80 tahun. Sedar je dengar hadis ni macam ini Ustaz. Tak boleh sebab dosa. Kalau 2 kali Jumaat 160 tahun, 3 kali Jumaat 240 tahun. Kan? Itu fahaman yang salah. Di sini sebenarnya nak menunjukkan, pertama, nak menunjukkan betapa maha pengampunnya Allah Ta'ala. Pertama. Kedua, nak menunjukkan betapa tingginya martabat dan derajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Itu tujuannya, bukan motivasi suruh buat maksiat. Bukan. Ya. Itulah dia. Baik tuan-tuan. Jadi satu lagi cerita dibawa oleh Imam Ghazali, wa hukiya anna rajulan kana ghafilan 'anis salah. Satu kisah hikayat seorang lelaki ghafilan, dia ini leka dan lalai, 'anis salah, daripada berselawat. Tadi jahat, ini lalai je. Maknanya buatlah juga, tak ada jahat sangat kan. Ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fara'a Nabi sallallahu alaihi wasallam lailata fil manam, maka dia melihatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpinya. Siapa-siapa yang melihat Nabi dalam mimpi, insya-Allah tu Nabi lah.
Tapi dengan syarat lah tuan-tuan, kita kenal serba sedikit Nabi Muhammad, rambutnya macam mana, kalau jumpa-jumpa pakai apa topi cap tu, tu bukanlah, kan. Jadi adalah ya, dan iblis tidak boleh menyerupai 100% jasad Nabi Muhammad, tak boleh. Kalau dia menyerupai, dia akan terbakar. Jin tu, kalau kita pun tak boleh, kan. Buat janggut, buat akulah Muhammad ni, tak boleh. Dan kalau kita jumpa ada rezeki, kita tanya dia, man anta, siapa kamu? Kalau dia kata ana Muhammad Rasulullah, seorang je dekat alam ni yang boleh mendakwa dirinya Muhammad sallallahu Rasulullah, seorang aja. Kalau dia kata ana Muhammad, belum lagi. Ana Rasul, belum lagi. Tak boleh lagi ya. Muhammad ramai. Ini Muhammad, tu Muhammad, ni Muhammad. Iblis tak boleh menyerupai. Dia akan terbakar. Fara'ah, okey, kemudian walam yaltafit ilaihi, tetapi Nabi tidak menoleh kepadanya. Faqala, maka dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, a anta alayya ghadban, adakah kamu marah padaku wahai Rasulullah, tak toleh pada aku ni? Qala, jawab Nabi, la, aku tak marah ya. Kata Nabi, tidak, aku tidak marah. Maka jawab pemuda tadi, kalau boleh dialog dengan Nabi tuan-tuan, ya Allah, memang rezeki sungguh-sungguh lah, memang rezeki. Ini cerita ialah almarhum Profesor Datuk Harundin. Dia pun pernah mimpi jumpa Rasulullah. Ulama-ulama ni biasalah jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam mimpi tu dia cerita, tak orang meninggal bila cerita kebaikannya kan. Kalau sedang hidup nanti kata ta'assub pula, fanatik pula. Habib Omar pun di komplain, selamba-selamba je orang tu komplain. Habib Omar yang ulama kata dia tu seorang yang hebat, ada orang YouTuber selamba je komplain kan. Masya-Allah taala. Tak apalah, mudah-mudahan dapat hidayah. Maka dalam cerita tu Profesor Dato' Harun ni kata dia memakaikan selipar Nabi. Dia tunduk tu, dia pakai selipar Nabi. Dan Nabi pegang kepala dia, Nabi sebut apa? Wa anta, tu je. Dan kamu. Wa anta, dan kamu juga. Maksudnya dan kamu juga bersamaku lah. Begitulah, fahamlah sendiri. Itu pun tuan guru dah menangis-nangis dah. Syukur. Menangis syukur lah ya. Baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu dia apa tu? Allah takdirkan meninggal jauh kat London sana. Ada hikmahnya tuan-tuan. Ada hikmahnya. Barang siapa, ada dalam kisah zaman Nabi Musa alaihissalam, dia tu jahat, terlalu jahat. Akhirnya dia dihalau daripada kampung dia, duduk dekat jauh-jauh, tak boleh balik, dan dia sakit. Dia sakit. Pada masa sakit tu, dia nampaklah wajah mak dia, wajah isteri dia, dah kejauhan. Maka Allah Ta'ala beri wahyu kepada Nabi Musa, kau pergi ke sana, kau pergi jumpa orang tu, kau urus dia. Hebat tuan-tuan kan, nak suruh taubat kan. Maknanya kalau sesiapa yang berjauhan, meninggal daripada jauh daripada keluarga, maka ada fadilatnya, Allah Ta'ala akan angkat darajat dia lah. Gitu ya. Mudah-mudahan lah Datuk Harundin kat sana kan, dekat London dia kematian dia di sana. Faqala, mana tadi? Dia pun berkata, falima la tanzur ilayya, jika kamu tidak marah kepadaku wahai Rasulullah, kenapa kamu tidak melihat kepadaku? Falima la tanzur ilayya. Qala, jawab Nabi SAW, li'annani la a'rifuka, kerana aku tak kenal kamu. Aku tak kenal kamu ni. Faqala, jawab pemuda tu lagi, kaifa la ta'rifuni wa ana rajulun min ummatika, bagaimana kamu tidak mengenali aku sedangkan aku ini salah seorang daripada umatmu? Oh, pandai dia komen ni, argue lah. Argue Nabi Muhammad SAW. Wa qad rawal ulama, dia belajar juga. Tadi tu yang tadi teruk sangat, ini belajarlah juga. Dia kata wa qad rawal ulama, dia kata ulama dulu bercakap, merawikan, annaka a'rafu bi ummatika min walidati bi waladi, engkau ni wahai Rasulullah lebih mengenali umatmu lebih daripada seorang ibu kenal anak dia. Pandai dia. Dia lawan cakap ni. Apa istilah hari ni? Lawan tetap lawan. Jangan tuan-tuan ya. Itu untuk main-main bolehlah. Faqala, jawab Nabi, sadaqu, ulama tu betul.
Sodaku tu maknanya jamak, iaitu ulama tu betul. Walakinnaka, tapi masalahnya lah kamu. Walakinnaka bis salati, kamu dengan selawat ni. Jangan salahkan siapa-siapa. Kamu dengan selawat tu, la tadhkuruni wa inna ma'rifati, kamu tidak ingat kepada aku. Sesungguhnya pengenalan aku bi ummati, terhadap umatku, bi qadri salatihim alayya, mengikut kadar selawat mereka atas aku. Kita selawat hari ni tuan-tuan, Nabi balas. Nabi, Ustaz, kan Nabi sudah meninggal Ustaz. Itu syariat je, hakikatnya tak. Hafiz pun berbadan tak rosak, ini kan Nabi SAW. Sanggup ke cacing makan jasad Nabi, tanah makan? Tak sanggup. Manusia yang lebih mulia daripada malaikat. Bukan daripada malaikat, seluruh makhluk. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mana ada orang macam tu, nama disertakan dengan Allah Ta'ala. Tu ya. Kemudian belum habis cerita ni lagi. Summa intabaha, kemudian dia pun terjaga daripada tidur tadi. Wa aujaba ala nafsihi, dan dia pun mewajibkanlah ke atas dirinya, an yusalliya, untuk dia berselawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu yaumin, setiap hari, kullu yaumin mi'ata marrah, 100 kali. Tak banyak pun, 100 kali je. Tuan-tuan duduk ni pun boleh beratus-ratus hari ni. Ya, cuba mewajibkan diri kita, memaksa diri kita. Kalau tak paksa, tak jadi. Fa fa'ala zalik, maka dia pun berbuat begitu. Jadi tuan-tuan, macam ni kita supaya nak paksa tuan-tuan, nak latih. Manusia orang Melayu ni dia suka pada zon selesa kan. Nanti dia nak paksa, tak jadi juga ustaz. Gini saya ajar tuan-tuan, kalau beranilah, ni kau berani ya. Nazar, minggu ini tiap-tiap hari aku nak selawat 100 kali sehari. Nazar, seminggu lah cukup, jangan semua hidup. Kita semangat sangat, seminggu je. Tak buat kena kafarah. Kena buat. Lupa, kena buat. Baru ada terpaksa. Kan tidak tak jadi. Tak jadi tuan-tuan. Sukarela ni tak jadi. Kena sukarela paksa. Nazar kalau berani. Dah lama dah seminggu tu, dah boleh kot. Okeylah, biasa je lah. Buat unsur keterpaksaan sikit. Tak baca kena kafarah, baru tahu puasa 3 hari. 7 hari 21 hari. Mampu kau. Penat 21 hari tu kena buat ya. Fa fa'ala dzalik, maka dia pun buatlah. Dipaksa diri dia 100 kali sehari. Thumma ra'a ba'da dzalika fil manam, kemudian dia melihatlah Nabi SAW dalam mimpinya. Man ra'ani fil manami faqad ra'ani fil yaqadhah, siapa yang lihat aku dalam mimpi, samalah seperti dia melihat aku dalam jaga. Ya. Faqala, maka jawab Nabi, a'rifukal an, sekarang baru aku kenal kamu. Jadi kalau tuan-tuan nak Nabi kenal, nak dapat syafaat Nabi besok, selawatlah. Wa ashfa'u laka, dan aku memberi syafaat kepadamu. Kenapa tuan-tuan begitu kata Imam Ghazali? Li'annahu, kerana dia sara muhibban li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dia menjadi kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi dalam perenggan ini menyuruh kita selawat. Dalam kesempatan ni, masa pun habis dah ni. Kejap je. Kan? Saya nak share dengan tuan-tuan satu selawat istimewa. Yang pertama, kerana ini nanti boleh direkod kot ya. Ini apa, live ya? Boleh record tak nanti? Boleh ulang-ulang tak? FB kan? InsyaAllah boleh lah. Saya pun tak sempat nak photostate. Tapi kalau tak dapat pun tak apa, bulan depan InsyaAllah saya photostatekan. Selawat istimewa ni Umur kita pendek, 80 tahun umur dunia, nisbah akhirat 2 jam. Kan? Satu hari sana, 1000 tahun sini. Kalau 1000 tahun tu equal 24 jam, 80 tahun ni 2 jam je. 60 tahun 1 jam 20 minit. Lebih kurangnya begitu. Macam mana umur kita 2 jam dan 1 jam 20 minit nak membuat bekal selama-lamanya? Infinity. Kan? Setakat zikir tuan-tuan, kalau tuan-tuan zikir nak 100 juta 80 tahun ni, berapa sehari? Saya dah kira dah. 4,000 ke 3,000 non stop, no miss.
4,000 lebih ke 7,000, saya lupa lah. Tapi dalam ribu lah, kita ambil lah 3,000 every day. 80 tahun 100 juta. Cukup ke? Sekali sebut subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, sepohon pokok. Adalah 100 juta pokok. Satu hari makan sepokok 100 juta habis. Umur kita bukan 100 juta, 100 trilion. Banyak lagi. Okey Ustaz, 2 juta 6,000 sehari. Boleh? Okeylah Ustaz, apa ni 200 tadi 200 juta, 300 juta 9,000 satu hari. Bukan calang-calang tu 9,000 sehari tu. Tak kerja lah jawab. Tak kerja lah dulu sini je kan. Tu dia tuan-tuan. Jadi kita kena smart, kena ada strategi lah. Strategi pertama saya dah ajar dulu. 4 niat. Saja aku hidup kerana Allah Ta'ala, saja aku hidup ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, saja aku hidup, saja aku menghadiahkan seluruh pahala hidupku ini kepada seluruh muslimin muslimat, mukminin mukminat, jin dan manusia. Oh banyak tu. Dah kira dah hari tu. Kita kira dah. Yang keempat, jangan lupa kita hadiahkan kepada orang-orang yang dikasihi, terutamanya mak bapak lah. Saja aku hadiahkan seluruh pahala hidupku ini, nombor 1, nombor 2, nombor 3 kepada kedua ibu bapaku. Contohlah tuan-tuan, kita ambil kira kita nafas normal satu hari 21,000. Itu kalau tak semput. Kalau semput lagi banyak lah. Kita ambil lah 20,000, nak kira senang. 20,000 satu hari kan. Satu hari ni kalau saja aku hidup kerana Allah Ta'ala. Nafas, kenapa ke nafas? Kerana Allah. Kita borong sahaja. Saja aku hidup kerana Allah. Hidup tu antaranya nafas. Bernafas tu hiduplah kerana Allah, dapat pahala 20,000. Kerana juga tanya kenapa bernafas? Ikut sunnah Nabi. Saja aku hidup kerana ikut sunnah Nabi. Kali 100. Man ahya'a sunnati inda fasadi ummati falahu ajrun mi'atu syahid. 100 pahala syahid. Kali 100 lah. 20,000 dah 100, 2 juta. 20,000 100, 2 juta lah kot. Kita ambil lah 2 juta satu hari. 2 juta itu baru pahala klip. Belum nafas, belum jantung, belum nyut, belum begitu. Ya, ini amal ibadah umum. Ibadah khusus ada niat khusus. Saya laju sikit ya. Baik, dah ada 2 juta. Kemudian kita hadiahkan kepada seorang. Saya hadiahkan kepada Tuhan seorang. Allah Ta'ala akan balik gandakan pada kita bi'ashri amsalihha, 10 kali ganda minima. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah boleh ganda banyak lagi sebenarnya. Saja 10 tu minima lah. Minima 10 kali ganda. 2 juta darab 10, 20 juta satu hari ni. Kalau kita pula hadiahkan tadi seorang, muslimin muslimat, mukminin mukminat, aku hadiahkan sekali hidup pahala hidupku ini kepada seluruh muslimin muslimat, mukminin mukminat yang telah mati dan yang hidup. Berapa bilion? Daripada Nabi Adam. Kita katalah ada 1 bilion. 20 juta bilion. 20 juta bilion tu berapa betul ke? 20 juta bilion tu. Sebut je lah kan. Sekali niat ada 20 juta bilion. Dah tersimpan dalam saving kita. Niat lagi kali kedua, minit kedua, saja aku hidup ini, saja aku hadiahkan 20 juta, darab lagi 20 juta bilion, darab lagi 20 juta bilion, darab lagi. Ini namanya money make money. Dunia lah. Akhirat pahala make pahala. Niat aja lah. Kan? Kenapa bernafas? Dah dia nak nafas lah dia. Kenapa berkelip? Dah pedih dia kelip, tak ada apa pahala. Kena ada niat. Niat sekali kerana Allah, niat sekali kerana tak larat. Kita borong aja. Sahaja aku hidup kerana Allah Ta'ala. Ya, baik. Itu dah lama dah kita cerita. Siapa buat dari dulu dia untung, siapa tak buat dia rugi. Hari ini amalan khusus selawat. Yang pertama, barang siapa membaca selawat ni diberi namalah oleh para ulama kita selawat kamaliyah ataupun selawat kamalat, selawat kesempurnaan. Kerana dalam selawat ni ada sebut kesempurnaan Allah, kamalat Allah ya. Berbunyi barang siapa yang baca ni sama pahalanya dengan 500,000 kali dia pahala. Dia bacalah pahalanya. Ya. Banyak ke tuan-tuan? Di sisi Allah tak banyak. Tak banyak ya. Tapi tak apalah, ulama sebut begitu, kita pun sebut aja. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad kama la nihayata li kamalika wa adada kamalihi. Ulang lagi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad kama la nihayata li kamalika wa adada kamalihi.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, selawat dan salam dan berkat ke atas Nabi Muhammad SAW. Kama la nihayata li kamalika, selawat dan sejahtera ini ya Allah pada Nabi Muhammad ya Allah, sebagaimana tiadanya penghujung sifat kesempurnaanmu ya Allah. Memang tak ada hujung. Kalau ada hujung mustahil. Dan wa adada kamalih, dan samalah selawat aku ni ya Allah sama bilangan dengan kesempurnaanmu ya Allah yang tak ada hujung. Kita nak macam itu. Selawat dan salam kita pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu satu. Nanti boleh cari sini insya-Allah lah tuan-tuan, bulan depan saya bawakan foto yang bimbang Cuma rugi sebulan tak boleh baca. Rugi tuan-tuan. Ya. So cepat-cepat. Kata Profesor Datuk Harun Almarhum, dia kata apa? Hidup ni macam lumba lari. Hidup macam lumba lari. Lagi nak sampai penghujung tu lagi pecut. Maknanya dah tua-tua ni lagi pecut. Nak mati penghujung tu matilah. Pecut lagi kuat, lagi kuat, lagi kuat. Sepatutnya ya, nak jaga cucu sikit-sikit dia. Aku dah penat dah jaga engkau lah pula. Aku dah penat juga. Ni kena jaga cucu pula. Jagalah sikit, tolong-tolong tak apa, tapi jangan sampai melekakan kita. Jangan amal ibadah khususi. Itu satu ya. Yang kedua, ni lagi power. Saya cerita dulu. Selawat ini dibaca oleh sahabat. Tidak diajar oleh Nabi. Iaitu Allah Ta'ala beri dia beliau ni idea untuk baca selawat, dan baca, dan malaikat Jibril turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril kata, di antara ramai-ramai sahabat ini ada yang baca selawat ni, dan selawat ini telah menggegarkan alam maya ni. Bukan alam ni je, alam Jabarut, alam Lahud, alam Malakut, alam Lataif, alam belaka lah kita kata. Kerana apa? Kerana pahalanya satu alam sekali baca. Kan? Maka Nabi kata, ada tak di antara kamu yang baca selawat ni? Ada wahai Rasulullah. Ni cerita ni sengaja supaya ada endorsement bahawa selawat ni okey lah. Sebab Nabi dah endorse ya. Apa selawatnya berbunyi? Mudah aja, barangkali tuan-tuan sudah hafal, dan imam kita pun di mana-mana biasa dah baca ya. Ni boleh terus hafal. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama la nihayata li kamalika. Bukan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa fi mala'il a'la ila yaumiddin. Dia dah hafal kan? Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa fi mala'il a'la ila yaumiddin. Maknanya Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, selawat dan salam ke atas baginda dan juga ahli keluarga baginda, fil awwalin wal akhirin, dan juga orang-orang yang awal-awal dulu, wal akhirin, dan akhir sampai akhir zaman. Semua ya Allah, berkatilah mereka, rahmati mereka ya Allah. Itu selawatlah maksudnya. Wafi, dan juga wafil malaib, dan juga pada penuh a'la, seluruh alam di atas, ila yaumiddin, sampai hari kiamat. Sekali baca tuan-tuan. Subhanallah, lagi power. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa fi mala'il a'la ila yaumiddin. Lafal. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa fi mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa fi mala'il a'la ila yaumiddin. Berapa kali bacalah? 3 kali, 3 alam lah. Di antara ramai-ramai siapa yang paling banyak? Kan saya dah. Sebab saya ngajar tuan-tuan. Tuan baca saya dapat, tuan baca saya dapat. Cemburu tak? Cemburulah, jangan takut. Saya dah hadiahkan dah. Siap-siap dah saya hadiahkan. Hari-hari saya niat, dan aku hadiahkan seluruh. Tadi tu yang niat nombor 3 tu. Sebelum saya kenal tuan-tuan dah, saya hadiah dah. Jangan kedekut. Kedekut apa? Kita bagi orang. More you give, more you get. Kedekut apa? Ustaz,
ustaz ni dah banyak baca ni, hadiah pada saya. Kau ingat senang ke nak baca ni? Pahit-pahit mulut kau tahu. Hadiah pun, pahala pun kedekut. Bukan duit, pahala. Allahu akbar kan. Baca ya, insya-Allah. Baik, itulah. Dah baca banyak, baca banyak, mengumpat pula habis. Janganlah mengumpat. Mengumpat. Kau tahu tak, Syah, aku menyapah betul dia begini saja, mengumpat saja. Mengumpat ada yang dibolehkan. Ada 8 perkara mengumpat yang diharuskan. Mengumpat Firaun dapat pahala. Mengumpat depan hakim untuk mendapatkan keputusan si hakim tu, ni kenapa bergaduh ni, panggil isteri, cerita semua keburukan suami. Panggil suami, cerita semua keburukan isteri. Untuk hakim mendapatkan hukuman yang betul, tak apa. Untuk nasihat, tak apa. Untuk kebaikan manusia awam, tak apa. Ada 8. Ini saja-sajalah. Habis semua kan, rugi saja. Nak mengumpat zaman sekarang ni tuan-tuan, tak perlu cari kawan. Kalau zaman Piramli tu ahli mesyuarat tingkap kan. Sekarang tak apa, tak payah, dengan handphone ni je. Ten forward. Habis semua pahala kita. Elok-elok dapat 10 kali alam. Akhirnya Nabi kata apa? Inilah dia orang yang muflis besok di hari akhirat, ya. Syatama hadza wa qazafa hadza, dikutuk orang ni, dituduh orang ni. Hari ni. Bukan seperti mahkamah pun, handphone aja. Forward. Okey. Tuan-tuan ya. Boleh ya? Baik, kita sambung sikit lagi. Maka di sana Imam Ghazali menukil ya daripada sebahagian daripada kitab Ihya Ulumuddin dia, fi Ihyaihi, dalam kitab Ihya Ulumuddin, kata Imam Ghazali, manidda'a arba'an, barang siapa mendakwa 4 perkara, min ghairi arba'in, tanpa 4 perkara, fahuwa kadzab, dia pembohong. Dakwa ini aku sekian tapi tak buat sekian. Pertama, wa manidda'a hubbal jannah, sesiapa yang mendakwa dia cintakan syurga, walam ya'mal bit ta'ati, tetapi tidak beramal dengan ketaatan pada Allah, fahuwa kadzab, dia pembohong, penipulah. Kedua, wa manidda'a hubban nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa dia mendakwa mencintai nabi, walam yuhibbil ulama, tetapi tak cinta pada ulama, wal fuqara, dan orang fakir, fahuwa kadzab, pembohong. Tuan-tuan pernah jumpa tak orang fakir ni, yang betul-betul fakir ni? Saya tuan-tuan ni ada jumpalah. Tapi lah mentaliti lah, semua mentaliti. Kalau asnaf tu, maaf sebut lah ya, dia selesa dengan dia jadi asnaf tu. Payah tuan-tuan. Mentaliti. Kalau asnaf tu boleh kita tukar mentaliti dia kepada businessman kaya dia. Mentaliti ya. Jadi pernah jumpa tuan-tuan, tepi jalan dah, dengan baunya, dengan gitunya, bawalah naik kereta, konon-kononnya untuk bawa sana sini dan kita nak urus. Aircon saya tu punya bau seminggu tak hilang, macam bau durian, tapi bau jauh kata leciknya tu. Jauh je yang faham lah kan. Bau hangitnya tu seminggu. Begitulah, sanggup ke tuan-tuan? Pernah ke jumpanya itu? Maknanya pernah ke kita mendampingi orang fakir? Jijiknya, itulah dia. Kadzab, bohong ya, kata nak cintakan Rasulullah jumpa orang miskin, dicari orang miskin. Okey, wa man idda'a khauf minan nar, sesiapa yang mendakwa takutkan api neraka, walam yatruk ma'asi, tapi tidak meninggalkan maksiat, fa huwa kadzab. Dan akhir sekali, wa man idda'a hubballah, sesiapa yang mendakwa cintakan Allah, wa syaka in minal balwa, tapi mengaduh-ngaduh ketika bala, fa huwa kadzab. Mengaduh boleh tapi sekadar. Sila kita dengar azan dulu. Azan kan? Kita dengar azan sekejap, kita sambung sikit lagi. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. Allahu Akbar. Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik tuan-tuan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tutup dengan satu cerita lah. Mudah-mudahan cerita ini memberi manfaat. Cerita unta yang dibawa oleh Imam Ghazali, dan kita pun ayat Quran, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Adakah kamu tidak lihat kepada kejadian unta? Banyaklah kisah unta ni, istimewanya unta. Hari ini satu cerita. Innal ba'ira idza sakara la ya'kul 'alaf. Sesungguhnya unta ini apabila dia sudah jatuh cinta dengan unta betinanya, maka dia tidak akan makan roti. Makanannya lah berapa hari? Arba'ina yauman. 40 hari tak makan ni, bila hati sudah cinta, sudah ingat kepada kekasih dia. Walau humila alaihi ad'af ma yahmiluhu lihamlihi. Kalau letakkan barang pun dia tak akan angkat, dia mogoklah. Kerana apa? Kerana hatinya sudah sudah terpaut kepada barang unta lain yang dikasihinya itu dan sebagainya. Maka Imam Ghazali kata apa? Fa idza kana min sya'nil ibil, kalau beginilah keadaan si unta, antatruka syahwatahu, meninggalkan syahwatnya, nafsunya, kehendaknya, wa tahmilu hamlas thaqil, dan meninggalkan daripada membawa beban, li adil mahbubiha, kerana
teringat akan kekasihnya, fahal antum taraktum syahwata. Imam Ghazali kata, adakah kamu meninggalkan syahwat kamu terhadap muharramati, barang yang diharamkan, li adlillahi ta'ala? Imam Ghazali tanya, adakah kamu tinggalkan, sanggupkah kamu kunun-kunun yang mengatakan cinta kepada Allah Ta'ala, cinta kepada Nabi? Sama tak dengan unta? Kalau tidak, unta lebih baik dari kita lah. Itulah dia tuan-tuan ya, sebagai akhir gitulah ya. Mudah-mudahan cerita yang dibawa, kisah dibawa oleh Imam Ghazali ini memberi manfaat kepada kita dalam pedoman untuk hidup kita. Mudah-mudahan kita dapat mengubah diri kita, insya-Allah ya, sikit-sikit, lama-lama insya-Allah jadi bukit. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad في الأولين والآخرين وفي ملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم ارزقنا لسانا رطبا بذكرك ولسانا رطبا بالصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. سبحان الله بحمده سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله.